Assalamualaikum dan selamat pagi. Selesai penamaan calon, aktiviti berkempen pula mengambil tempat bermula malam tadi. Jika proses penamaan calon berlangsung tanpa sebarang kejadian tidak diingini, samalah juga harapannya untuk 13 hari tempoh berkempen. Bagi Timbalan Perdana Menteri, beliau yakin rakyat akan terus memberi mandat kepada Barisan Nasional. Berdasarkan kemajuan pesat negara setakat ini, beliau percaya rakyat bukan sahaja tahu membalas jasa, malah membezakan antara batu dan permata. Pengundi-pengundi telah dapat mengukur bahawa selama ini jasa dan budi Barisan Nasional adalah sangat besar kepada rakyat, dan saya yakin dan percaya mereka akan terus memberi amanah kepada dan mandat kepada Barisan Nasional untuk terus memimpin negara dan juga negeri. Mengenai kemenangan tanpa bertanding BN di 7 kerusi Parlimen dan 2 kerusi DUN, kata Datuk Seri Muhammad Najib, jelas menggambarkan BN mampu tampil calon berkemampuan berbanding pembangkang. Itulah menggambarkan bahawa kekuatan parti pembangkang tidaklah menyeluruh, tidaklah meliputi semua kawasan. Ini berbeza dengan Barisan Nasional di mana kekuatan kita ini telah mencakupi semua kawasan. Beliau berkata demikian selepas mengemukakan kertas pencalonannya di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah. Penyandang kerusi Parlimen pekan ini akan dilawan Khairul Anwar Ahmad Zainuddin daripada PKR. Ini pula mengenai penolakan calon BN bagi Dun Kijang Mustafa Ahmad. BN Kelantan sedang mengkaji dan petisyen akan dibuat selepas pilihan raya umum. Penolakan itu diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi kawasan Parlimen Pengkalan Cepa atas alasan calon didapati muflis dan hilang kelayakan bertanding. Akibatnya, calon PAS Wan Ubaidah Omar diisytiharkan menang tanpa bertanding. Kita sedang mengkajilah sama ada asas-asas untuk kita membuat petisyen pilihan raya apabila keputusan pilihan raya diumumkan untuk seluruh negara. Jadi ini perlu dikaji dan dilihat sama ada ianya mempunyai asas yang kukuh untuk kita berbuat demikian. Ya, setiap ini akan dijadikan pengalaman. Bukan kita tidak ada vetting. Kita sudah ada vetting dan mungkin ada juga yang kes-kes tertentu yang mungkin terlepas ke. Sudah menjadi adat jika sebelum ini bapa bertanding, anak mengiringi. Hakikatnya semua itu kini berubah apabila anak dan menantu terjun ke arena politik menggantikan bapa mereka. Pertama kali bertanding, Lim Si Pin ditemani bapanya, Datuk Seri Dr. Lim Keng Yek, tiba di Dewan Sekolah Menengah Persendirian Chong Hua Jalan Ipoh untuk menyerahkan borang pencalonan. Bagi kerusi Parlimen Batu, Tiang Chua dari PKR menanti Lim. Muka baru ini juga mendapat sokongan bapanya. Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman Taib menjadi sandaran BN menggantikan Tan Sri Abdul Taib Mahmud di kerusi Parlimen Kota Samarahan. Menyaksikan saingan 3 penjuru, beliau akan ditentang Husin Abang Apok PKR dan Awang Bakar Awang Daud bebas. Sementara itu, pertandingan 3 penjuru bagi 4 kerusi di Pahang. Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob mempertahankan kerusi Dewan Negeri Pelangai. Seperti pilihan raya lalu, beliau ditentang calon PAS Hamdan Ahmad. BN dan PAS masing-masing menampilkan 4 calon bagi merebut 4 kerusi Don Ketari, Sabai, Pelangai dan Bilot. Manakala bagi Parlimen Bentong, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Liao Tiong Lai dicabar calon PKR G. Ponusami. Di Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Rustam bertanding mempertahankan kerusi Don Bukit Baru. Naib Presiden UMNO ini ditentang calon PAS Bakrin Siddiq. Proses penamaan calon berjalan lancar tanpa kejadian tidak diingini. Datuk Seri Muhammad Ali berharap rakyat mengembalikan mandat kepada Barisan Nasional untuk menerajui Melaka, terutama di kawasan yang dipegang pembangkang selama ini.
Bagi kerusi Parlimen Pago, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mudah menewaskan pencabarnya pada 2004 akan ditentang Razali Jamil calon PAS. Pada pilihan raya umum lalu, naib Presiden UMNO ini menang dengan majoriti 18,747. Di Marang, Terengganu, kedengaran keluhan mengenai stamp duty lembaga hasil dalam negeri. SPR dikatakan mengarahkan supaya stamp duty itu diperolehi Khamis lalu. Ia bagaimanapun dibatalkan semalam. Kita akan kumpul setiap hal-hal yang seperti ini dan kita akan melakukan protes dalam masa perjalanan pilihan raya dan selepasnya insya-Allah. Bersua kembali, Menteri Besar Kelantan sekali lagi buat hal. Jika minggu lalu orang utan, kali ini perumpamaan komunis pula diungkap. Kami di Kelantan ini, radio tak diberi lesen, TV tak beri lesen, surat khabar tak diberi lesen, nak ceramah pun payah. Ini demokrasi apa macam ni? Bukan demokrasi ni, entah apa benda lah. Diktator kita nak kata komunis, dia kata dia tidak komunis. Tapi perangai itu macam perangai komunis. Kenapa kami tak diberi demonstrasi pun tak boleh? Usahakan nak kita itu surat khabar ini, tak betul. Tak betul 100%. Demokrasi pun tak betul, Islam lebih lagi tak betul. Di Sabah gempar apabila Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Tan Sri Joseph Kurup dilaporkan dikasari sekumpulan lelaki. Beliau dikatakan ditumbuk ketika masuk ke kenderaannya sebaik tamat proses penamaan calon di Dewan Serbaguna Nabawan. Tan Sri Kurup sebelum itu diisytiharkan menang tanpa bertanding bagi kerusi Parlimen Pensiangan. Identiti penyerang belum diketahui dan polis sedang menyiasat. Bersua kembali, polis Keningau telah mengambil keterangan seorang lelaki yang dipercayai terbabit dalam insiden menumbuk Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Tan Sri Joseph Kurup pada hari penamaan calon Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Keningau DSP Zahari Muhammad berkata, lelaki berusia lingkungan 40-an berasal dari Suk itu dibebaskan setelah kenyataannya diambil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan hasil siasatan itu kelak diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Insiden itu berlaku kira-kira 1.30 petang di Pusat Penamaan Calon Parlimen Pensiangan di Dewan Serbaguna Nabawan. Tan Sri Kurup sebelum itu diisytiharkan menang tanpa bertanding bagi kerusi Parlimen P182 Pensiangan setelah dua lawannya terlewat mengemukakan kertas pencalonan. Dua calon itu, Danny Anthony Andipai dari Bebas dan Sainih Usau, Parti Keadilan Rakyat, dikatakan hanya mengemukakan kertas pencalonan selepas tempoh pencalonan ditutup jam 10 pagi. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Pensiangan, Bobudan Mojiliu, kemudiannya mengumumkan pencalonan bebas dan PKR itu ditolak, sekaligus memberikan kemenangan tanpa bertanding kepada Tan Sri Kurup. Bagaimanapun, segelintir penyokong yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu bertindak liar. Tan Sri Kurup dilapor ditumbuk satu kali di bahagian mukanya ketika sedang berjalan sambil diiringi penyokong BN untuk menaiki kenderaannya di luar Dewan Serbaguna Nabawan. Tan Sri Kurup kemudian membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau sebelum mendapatkan pemeriksaan. Tan Sri Kurup yang ditemui di kediamannya di Keningau menganggap peristiwa itu antara kenangan pahit sepanjang berkecimpung dalam arena politik. Saya amat kasar sekali. Ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku seperti begitu. Seperti mana kita sedia maklum, tempat ini ialah diduduki oleh kaum yang begitu baik, begitu simpel sekali, yang terdiri daripada kaum Murut dan juga orang Kadazan, dan kaum Kadazan Dusun. Dalam pada itu, pemimpin Parti Komponen BN Sabah kesal dan kecewa dengan insiden membabitkan Tan Sri Kurup. Bagi mereka, tindakan itu bukan budaya politik di negeri di bawah bayu. Kecewa saya sedikit kerana ini bukanlah budaya kita. Kalau terdapatlah kelemahan ataupun kesilapan di mana-mana pihak yang tertentu, bukanlah bermaksud calon yang telah mendapat pencalonannya tidak harusnya ditumbuk
ataupun dipukul dan sebagainya. Ini bukan budaya kita di negeri Sabah ini. Jadi saya harap penyokong-penyokong yang kecewa ini tenangkan diri.